Tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala bagi kita sama-sama peluang berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala setelah kita menunaikan fardu maghrib secara berjemaah. Dan insya-Allah kita akan mulakan dengan sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf annahu sami'a Hasan bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu yashtahidu Aba Hurairah anshudukallaha hal sami'ta an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ya Hasan ajib an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ayyiduhu biruhil qudusi. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, na'am. Daripada Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf katanya, daripada Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu bahawa dia meminta kesaksian daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan katanya, demi Allah, apakah engkau pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, wahai Hasan, jawablah untuk bela Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, bantulah dia dengan Ruhul Qudus. Jawab Abu Hurairah, ya benar. Hadis ni tuan-tuan adalah hadis sahih Imam Bukhari. Hadis ni cerita dia adalah satu hari. Hadis ni boleh terbit, kes dia adalah Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu, salah seorang daripada penyair baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni ada beberapa orang tukang syair dia. Antaranya Hasan bin Sabit, antaranya Abdullah bin Rawaha, dan antaranya Sayyidina Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka ini penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Sayyidina Hasan sedang membaca syair memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman tu zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar masuk dalam masjid. Sayyidina Umar tanya dekat Hasan, hai Hasan, apa yang hang duk buat ni? Dalam masjid Nabi, hang duk syair dalam masjid Nabi, hang buat apa ni? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tanya. Maka Hasan bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu, yang kebetulannya sebelah dia ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu duduk. Sayyidina Hasan baca syair dalam masjid. Sayyidina Umar Sayyidina Umar macam nak tegur. Kata, hei, hang buat apa ni dalam masjid Nabi, duk selawat, duk syair ni, apa cerita? Hasan bin Sabit yang ada Abu Hurairah di tepi dia, dia minta bantuan untuk backup vokal, untuk pertahankan apa yang dia buat. Dia tanya ke Abu Hurairah. Dia kata ke Abu Hurairah, anshudukallah hal sami'ta an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ya Hasan ajib an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah, aku nak tanya ke hang pernah tak dengar masa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, Nabi pernah kata dekat aku perkataan ni, ya Hasan ajib an Rasulillah, wahai Hasan, jadilah
pembela Nabi SAW. Jawablah untuk membela Rasulnya. Nabi pernah kata dekat Hasan bin Sabit, Allahumma ayyidhu biruhil qudus. Ya Allah, bantulah Hasan ni dengan Ruhul Qudus. Maknanya bantu dia ni untuk bela Nabi SAW dengan syair itu, supaya Jibril alaihissalam bantu Sayyidina Hasan untuk melancarkan ucapan syairnya. Hang Abu Hurairah, hang pernah tak dengar Nabi cakap macam tu kat aku? Maka Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, ya, aku pernah dengar Nabi cakap macam tu dekat hang. Maknanya Nabi beri satu endorsement. Okey, tak apa, hang boleh syair dalam masjid ni, tak ada masalah. Siapa yang saksi? Abu Hurairah sebagai saksi. Dan Sayyidina, dalam hadis lain menyebut, Sayyidina Hasan ibn Sabit pernah kata, dalam riwayat lain menyebut, dia kata Sayyidina Umar, aku pernah baca syair depan orang yang jauh lebih baik daripada hang, dan orang tu tak marah aku. Itu adalah Sayyidina Rasulullah SAW. Aku baca syair depan Nabi, Nabi tak marah. Syair ni, tuan-tuan, inna minasy-syi'ri la hikmah wa inna minal bayani la sihr. Kata Nabi SAW, ada sesetengah daripada syair ni, dia ada hikmah yang sangat banyak. Dan ada kadang-kadang bila orang cakap ni, bayan ni, bagi satu penerangan ni, la sihr. Dia boleh pukau orang. Orang boleh tergamam dengar dia cakap tu. Ada orang yang Allah beri kat dia, kadang-kadang bila dia cakap tu, semua orang jadi terpaku dan terkaku kat dia. Syok dia tengok dia cakap tu. Ada orang macam tu. Dalam hadis ni seolah-olah Sayyidina Umar macam tak berapa minat Hasan bin Sabit cakap macam tu, bersyair dalam masjid. Tapi Nabi SAW seolah-olah mengesahkan perbuatan yang dibuat oleh Sayyidina Hasan bin Sabit. Dalam Quran Allah sebut, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Dan penyair-penyair ini akan diikuti oleh orang-orang yang sesat. Dan orang yang melencong ni, mereka akan ikut penyair ni. Dan dalam surah Yasin kita selalu baca, Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah, in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Tak layak Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajarkan syair. Aku tak pernah ajar kat Nabi ni syair, dan tak layak Nabi ni diajarkan syair kepada Nabi. Bila orang tuduh bacaan Quran Nabi ni macam syair, Allah backup, jawab balik. Allah kata Quran ni satu peringatan yang mulia. Sebenarnya syair ni okey ke tak okey? Nabi nampak macam setuju. Tapi beberapa ayat Quran yang saya quote tadi nampak macam Allah tak berapa setuju dengan syair ni. Tak. Kata ulama, syair atau tak syair, kita faham benda tu macam mana. Ada orang faham syair tu macam gurindam, ada orang faham syair tu macam pantun, ada orang faham syair tu macam satu apa sahaja yang kita khayal atau kita bayangkan dalam kepala kita berkaitan dengan syair tu. Itu up to you lah. Hang yang suka lah nak bayang macam mana. Syair tu terpuji, dipuji atau dicela. Bukan merujuk kepada syair, bukan merujuk pada pantun, bukan merujuk pada definisi yang kita faham. Syair tu okey atau tak okey, dia nak kita puji atau keji adalah kontennya okey atau tak okey. Kalau konten dalam dia satu benda yang baik, puji Nabi, puji Islam, cerita pasal benda yang baik, maka benda tu mendapat pujian daripada baginda Nabi SAW. Dan Allah Subhanahu Wa Taala cakap benda-benda berkaitan dengan syair ni kerana syair-syair itu kontennya isi tak baik. Isi cerita pasal maksiat, dosa, cerita pasal benda yang tak elok. Maka apa yang kita faham, syair yang okey tak ada masalah.
Syair yang konten dia tak okey, memang ada satu benda yang bermasalah dan dikeji dalam syarak. Maka hari ni tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, budaya kita tengok sekarang ni kan, orang buat apa program qasidah lah, orang buat program maulid lah, orang buat bacaan baik-baik puji Nabi SAW. Tak kiralah hang nak faham benda tu sebagai qasidah ke, hang nak faham tu sebagai syair ke, hang nak faham tu sebagai satu lembaran ke, ikut hang faham macam mana. Kita nak tahu okey tak okey majlis tu, boleh buat tak buat benda tu adalah kontennya. Hang cerita pasal apa? Kalau hang cerita bab Nabi SAW, cerita pujian bab Islam, cerita benda-benda macam tu, maka benda tu tak ada masalah, boleh buat. Tuan-tuan balik rumah, buka kitab Syama'il, Nabi SAW sendiri, kadang-kadang Nabi cakap tu dengan bahasa syair. Ada kala Nabi puji syair. Nanti dalam kitab Syama'il ada satu bab yang khas berkaitan syair. Nabi pernah puji syair satu orang yang bukan Islam, kafir, tapi dia punya kata-kata dia tu betul berkaitan dengan akidah. Maka Nabi puji syair tu, Nabi kata syair tu bagus. Dan Nabi cakap dengan bahasa syair. Di mana? Dalam peperangan baginda Nabi SAW, dalam peperangan Hunain yang berlaku setelah pembukaan kota Mekah. Bila pembukaan kota Mekah, Nabi SAW bawa ramai orang yang baru masuk Islam daripada Mekah untuk pi ke sama-sama jihad. Bila perang Hunain ni separuh masa pertama jadi kelang kabut sikit dalam perang tu. Sebab apa? Sebab mereka baru masuk Islam, nak korban mereka nyawa, banyak benda tu mereka macam kadang-kadang jadi macam agak kelang kabut sikit. Jadi ada yang lari sini, lari sana, lari sini, lari sana. Nabi SAW duduk di atas kaldai, Nabi cakap bahasa. Nabi kata macam ni, Ana benu Abdul Muttalib, ana nabiyyun la kadhib. Aku anak keturunan Bani Abdul Muttalib. Sebab apa Nabi tak kata aku anak keturunan Abdullah? Tak. Pengaruh Bani Abdul Muttalib ni, nama dia lebih dikenali dan pengaruh dia lebih besar lagi. Nabi kata aku ni anak keturunan Bani Abdul Muttalib. Ana nabiyyun la kadhib. Aku Nabi yang tak pernah murung apa, aku tak pernah raja apa. Kalau aku kata perang, aku nanti perang. Aku takkan lari di medan perang. Ketika tu, dua orang sahabat. Satu Abu Sufyan yang baru masuk Islam, dan satu lagi sahabat pegang tali kekang, kita kata kaldai Nabi ni. Mereka tak mau bagi Nabi pi. Mereka kata jangan pi sebab bahaya kalau Nabi pi seorang ni. Nabi cakap dalam bahasa syair. Nabi pernah puji syair daripada satu orang yang bukan Islam. Masa tu dia kafir, Nabi pernah puji dia. Dan syair di zaman Nabi SAW sangat satu benda yang sangat luar biasa. Kalau kita sayang ke orang tu, kita upah orang untuk syair, dia boleh cerita dalam bahasa syair dan menyebabkan bukan kita je suka kat dia, semua orang sayang kat dia sebab dia punya susunan bahasa. Kalau orang tu miskin duduk, kita katakan susah, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, dia boleh upah orang cerita bab syair. Kawan tu kita baca syair, tak tengok dia tu, kita boleh menangis. Hidup dia susah, dia boleh main bahasa syair tu sampai ke peringkat macam tu. Maka di zaman Nabi SAW, dalam masjid Nabi, Hasan bin Sabit dibina. Nanti bab Syama'il nanti kita akan jumpa satu mimbar yang khas dalam masjid Nabi untuk Sayyidina Hasan, dia puji Nabi SAW. Maka tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila ada majlis qasidah, bila ada majlis puji-puji Nabi SAW, dan kadang-kadang dalam pujian tu dia tak ada selawat. Contoh, ya hanana, ya hanana, ya hanana, dia kata. Makna dia apa? Seronoknya kami jadi umat Nabi, seronoknya Nabi jadi Nabi kami. Dia syair puji cerita tentang gembiranya dia. Salah tak benda tu? Tak salah. Sebab apa? Konten dia satu benda yang baik. Dalam sepanjang majlis qasidah tu, ada puji Nabinya, ada selawatnya, ada tausiahnya, ada banyak program. Yang program tu, kita tak boleh kata itu nyanyian jahiliah. Tak betul cakap macam tu. Kalau kita peribadi tak suka majlis qasidah, majlis orang buat selawat, Assalamualaikum, kita start kereta, kita balik.
Kalau kita secara peribadi kita tak suka, jangan kita simenkan majlis itu atau kita benamkan majlis itu. Kita kata ini semua amalan jahiliah daripada hang spend masa yang sangat banyak di sini, duk menyanyi, duk menari, duk babai sini, babai sana. Baik hang balik rumah baca Quran dan sebagainya. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nanti kita akan mai bab dalam Syama'il. Nabi SAW duduk dengan sahabat duk cerita zaman jahiliah mereka dulu. Saja sahabat cerita, hanya tak dulu kita macam ni. Oh betul lah, Allah lawak lah. Mereka nanti tergelak-gelak cerita zaman dulu-dulu. Saja mereka kongsi pengalaman dulu. Nabi SAW duduk di tepi, Nabi duduk dengar cerita mereka. Dan Nabi kadang-kadang pun tergelak-gelak sikit lah. Lawak mereka ni buat cerita zaman-zaman jahiliah. Nabi SAW ra'i sahabat, Nabi duduk. Tu cerita apa? Kita kata cerita saja, sembang gitu je. Nabi duduk. Kita duduk dalam majlis selawatnya, kita duduk dalam majlis puji Nabi SAW-nya, banyak benda baik. Boleh tak kita berhabaq kat Rasulullah SAW daripada Nabi duk spend masa dengar mereka ni semua duk gelak-gelak sembang macam ni, baik Nabi pergi baca Quran. Daripada kita dengar majlis qasidah, baik kita pergi baca Quran, baik kita pergi semayang. Betul lah benda tu. Tapi ada masa dia. Tuan-tuan masuk dalam masjid, saya tanya, tuan-tuan nak baca Quran ke? Nak sembahyang sunat ke? Nak tasbih ke? Nak buat apa? Semua benda tu benda yang baik. Hang nak sembahyang sunat boleh, hang nak sembahyang ni boleh, hang nak sedekah boleh, hang nak tasbih boleh. Semua benda boleh buat, tak apa, tak ada masalah. Jangan sampai peribadi kita tak minat dengan benda tu, kita mengeluarkan kata-kata yang siapa pun jangan duduk. Bahkan di zaman Nabi SAW, dalam masjid Nabi SAW apa yang buat? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku dengan Nabi SAW pernah tengok orang-orang Habasyah. Wal Habasyatu yal'abuna fil masjidi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni biridaihi anzuru ila la'ibihim. Nabi SAW masa satu hari, aku duduk belakang Nabi ambil rida ni, Nabi tutup kepala kami dua orang. Kami tengok orang Habsyah duk menari dalam masjid, duk main pedang dalam tau, bukan luar tau, dalam masjid. Kungkang budaya orang luar. Kita kata qasidah budaya orang Yaman, tak payah bawa mai lah budaya macam ni semua. Bawa buat apa? Simpan tempat lain. Tuan-tuan, Nabi SAW bukan anti dengan budaya. Bahkan orang Habasyah kulit hitam main pedang, dan ada riwayat menyebut mereka menyanyi dengan bahasa mereka sendiri. Mereka cakap dengan bahasa mereka, dan bahasa tu orang Mekah tak faham, orang Madinah tak faham. Nabi tak kata apa, mereka main dalam masjid. Sehingga ke peringkat macam tu, Nabi SAW ra'i, bukan kata budaya, benda yang baik. Apa sahaja benda yang baik, tak kira lah Yaman ke, Syria ke, Mesir ke, benda tu benda baik. Puji Nabi SAW. Hang suka, hang duduk. Hang tak suka, hang boleh balik. Tak ada siapa cekak baju hang, jet muka hang 2 kali, suruh hang duduk juga. Tak ada. Maka kita jangan kadang-kadang rasa mudah macam tak faham dengan apa sebenarnya matlamat daripada qasidah, matlamat daripada kita katakan apa, malam-malam yang kita ceritakan sebagai puji Nabi dan cerita selawat kepada baginda Nabi SAW, sebagai tohmahan-tohmahan yang mungkin kita kurang jelas tentang apa yang sedang berlaku. Baik. Lama tak main, claim balik. Lah saya main rasa bulan 12 tak main, 11 tak main, 10 tak main, 9 kot. Lepas mesej dah, Ustaz tak main hari ni, kami jet Ustaz. Jadi aku main kot lah. Saya tanda kat tuan-tuan ni, bab 5 tu tuan-tuan, babu maja'a fi syaibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, kita ulang balik lah. Bab 5 tu, betul ke bab 5? Kan kita dah pergi hadis ke berapa dah? Betul? Awal bab 5. Hadis ke 41. Okey.
Boleh? Hadis ke-41. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahumma bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad shibta. Qala shayyabatni hudun wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasaaluna wa idha asy-syamsu kuwirat. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahawa satu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dia tanya kat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kamu sudah beruban? Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ubanku ini disebabkan surah Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat dan surah At-Takwir. Baik, pada hadis ni ada beberapa benda. Yang pertama, concern atau ambil beratnya sahabat-sahabat tentang sebarang perubahan yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Depa dengan Nabi ni kira kita kata out meter lah. Orang baling kata. Out meter ni kira macam semua benda yang jadi kat Nabi dia lain sikit je, depa mula perasan dah. Depa punya boleh trace Nabi ni. Nampak macam uban lebih lah. Yang tu baru perasan. Nak bak kata depa rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenal semua benda ni, rasa macam sikit lain sikit ya, depa mula boleh detect dah. Nabi ni lain lah. Rambut semua dah beruban lah. Tanya kat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata sebenarnya yang mengubankan aku adalah beberapa surah-surah daripada Al-Quran. Yang kedua daripada hadis ni saya nak abang, ubannya Nabi ni adalah bukan disebabkan bebanan dunia dia, tapi adalah disebabkan banyak fikir tentang ayat Quran dan banyak fikir tentang akhirat. Berbeza dengan kita, berubannya kita kadang-kadang memikirkan masalah yang berlaku di dunia ni. Kan, barang ni harga ke, susahnya hidup lah apalah, jadi serabut sangat ni, jadi beruban, nampak macam dah teruk sangat fikir tu, jadi macam beruban. Tapi Nabi SAW, dia punya risaunya tu, dia punya ham dan gham dia adalah kepada urusan akhirat. Sebab tu Nabi ajak kepada kita satu doa, wala taj'alid dunya akbara hammina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia ini sebagai bebanan kerisauan kami. Jangan asyik-asyik kami duk fikir pasal alamak dunia tak cukup, alamak yang ni tak cukup, alamak yang ni dah kurang, alamak yang ni, fikir yang tu je. Tapi bab akhirat kita tak pernah fikir. Jangan biar sampai dunia ni menjadi satu bebanan kerisauan yang mendominasi fikiran aku sehingga aku tak ada nak fikir benda-benda akhirat. Itu Nabi ajak pada kita doa. Dan surah yang menyebabkan Nabi SAW menjadi uban adalah surah Hud, Waqi'ah, Mursalat, Amma Yatasaalun, wa idza syamsu kuwirat. Kesemua surah Hud juzuk 12, Waqi'ah juzuk 27, Mursalat, Amma Yatasaalun tu semua juzuk 29, juzuk 30 lah. Cuma kesemua konten dia adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa akhirat, sehingga Nabi SAW risau sangat nak jadi apa kat aku kat akhirat ni sampai beruban. Kecuali dalam surah Hud, kata ulama, Hud ni ada satu ayat yang Allah Ta'ala sebut di hujung surah, dekat-dekat nak habis surah Hud tu. Ayat dia apa? Ayat dia adalah fastaqim kama umirta, dan hendaklah kamu istiqamah seperti mana yang telah diarahkan oleh kamu, diperintahkan oleh Tuhan kamu. Perkataan istiqamah ini adalah antara salah sebab yang menyebabkan Nabi SAW menjadi orang yang beruban. Kata ulama, istiqamah ni adalah khairun min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 karamah. Sebab tuan-tuan, kita nak jadi orang istiqamah ni bukan senang. Kita boleh main semayang, boleh main kuliah, tapi nak buat benda tu selalu bukan senang. Hari ni kita dengar kelebihan surah Al-Mulk
yang sebagai boleh selamat kita daripada siksa kubur. Semangat kita malam ni sebelum tidur kita baca surah Al-Mulk. Tapi kita nak kekalkan momentum tiap-tiap hari sebelum tidur kita baca surah Al-Mulk. Itu bukan satu benda yang biasa, bahkan luar biasa. Dia nak main satu habit, dia nak main satu edit yang selalu boleh baca surah-surah tertentu di waktu tertentu ni. Bila-bila sekali kita semangat kita buat. Selalu nak buat belum tentu. Sebab tu orang yang boleh istiqamah, dia tu orang yang bagus dan orang yang hebat. Ataupun kita dengar banyak kali dah berkaitan dengan apa? Sembahyang solat sunat duha. Ada orang yang dia boleh istiqamah dengan duha, dan dia buat duha ni dia buat untuk diri dia sendiri. Dia set satu time, duha aku pukul 11.15, duha aku 10.30. Dia tahulah waktu sepanjang hidup dia satu hari tu, time mana dia free. Buat kerja, pergi market yang tu, hantar anak lah, apa semua, buat sarapan semua. Dalam pukul 10.45 aku free. Maka dia tetapkan untuk diri dia 10.45 waktu duha aku. Jadi dia senang. Cukup, ada 10 minit lagi untuk duha. Ada 5 minit lagi untuk duha. Masuk dah duha. Dia buat satu time untuk diri dia, cukup waktu duha dia pergi sembahyang. Dan perangai ni dia buat bukan sahaja waktu dia free. Bahkan walaupun hari dia pergi tolong orang pergi kenuri, kat rumah dia jiran potong bawang yang tu yang ni semua kalut, 10.45 cukup 10.45 dia tak akan ada di lokasi tu. Dia pergi mana? Dia pergi sembahyang duha. Dia pergi cari mana-mana lah sembahyang. Kalau jiran dia pergi balik sembahyang kat rumah dia. Kalau surau ke apa ke, dia dah jadi macam satu habit dia kena buat. Tu bukan satu benda yang kita katakan apa mudah, bahkan benda yang memerlukan satu keimanan yang sangat kuat. Benda fardu ni tuan-tuan, insya-Allah saya tak risau dah. Tuan-tuan ni muka tak sembahyang, tak tinggal dah sembahyang fardu ni. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, tak ada masalah. Cuma bab-bab tatawwu', bab-bab sunat ni kita kena tambah, dan kalau boleh jadikan sebagai satu budaya istiqamah. Kalaulah kita ada mana-mana benda sunat yang kita selalu pegang, maka pegang elok-elok benda tu. Contohnya, ada orang yang dia macam saya beritahu tadi, duha tak tinggal, atau witir dia tak tinggal. Budaya tak tinggal witir ni satu budaya yang baik. Maka bila Allah mudahkan kita untuk satu urusan tu, hang pegang betul-betul, maknanya hang jangan tinggal benda tu. Dan ada orang yang satu peringkat dia boleh menangis kalau dia letih sangat. Katalah dia balik travelling jauh, dia letak kepala di cushion, tak azan subuh, dia tak buat witir malam tu, dia dah witir 20 tahun tak pernah tinggal, dia boleh menangis kalau sekali tertinggal witir. Sebab tu sahabat Nabi SAW, kalau tertinggal takbiratul ula bersama tu imam tu, dia akan sedih 2-3 hari. Kalau dia main sembahyang jemaah totally dah habis dah, dia boleh sedih seminggu. Sebab dia tak pernah tinggal benda tu. Dia ada istiqamah buat, dia ada calak satu benda ya, dia rasa macam rimah dan lemah. Macam kita duk rajin sembahyang awal lah, cukup time sembahyang. Tapi bila mai ada benda-benda yang kita tak boleh sembahyang, jadi lambat sikit, jadi risau, jadi serabut kepala kita. Hang kena sembahyang baru dia jadi tenang. Sampai peringkat macam tu, okey bagus. Ada orang dia tak boleh duduk kalau tak baca Quran. Satu hari kalau tak baca Quran, dia tak boleh duduk, jadi macam ketak kalau tak baca Quran tu. Dia kena duduk baca Quran baru dia okey. Dia nak tidur dah malam, dia Allah Quran ni kita baca hari. Dia boleh bangkit, bangun, pergi ambil air sembahyang, buka Quran, baca sikit setengah muka. Dia main satu peringkat macam tu. Kita ada tak benda istiqamah? Ada. Drama. Tu kita istiqamah lah. Drama pukul 7 malam ada satu drama, pukul 10 malam ada satu drama. Yang tu kita tak tinggal lah. Kalau tinggal ni dia ketak, dia Parkinson. Dia kerja petang, itu tak boleh tengok. Dia jadi kerja rimah ni. Dia shift malam, masuk pukul 7 malam, sampai 7 malam esok pagi tu, dia ketak dah. Esok pagi pukul 7 tu, dia pergi jumpa kawan dia. Hang tengok tak drama kemarin tu, cerita macam mana? Dia tu masuk penjara, dia boleh keluar tak? Mahkamah hukum apa kat dia, boleh keluar ke? Tak boleh. Mak mentua dia tu mati tak? Dia ni langgar dia orang kata, dia geram sangat pada hari tu. Sebab mak mentua dia curi anak dia tu. Dia tak boleh kalau tak dapat info satu hari tu, dia ketak. Ialah drama ni kan, soalan pertama Allah tanya dalam kubur kan, esok di akhirat, mati-mati sekali Allah ditanya. Mula-mula, hang tengok tak drama berapa siri yang lepas? Kalau lengkap, memang boleh masuk syurga. Macam tu dia punya layan drama tu. Kawan tu mati dalam drama, dia boleh menangis. Siap keluar belon kot hidung, pak keluar belon.
Sedih. Allah, kesian dia tu menangis. Dia mati. Dia mana mati? Kawan hak berlakon tu duduk di rumah dia, duduk pegang handset, duduk tengok mak dia mati tu, dia tengok, oh aku mati dah. Dia hidup lagi lah. Tu sos. Ngotak badan dia. Yang sedih buat apa? Kita punya sedih tak sama macam Nabi sedih. Nabi SAW dengan sahabat sedih kalau berlaku nuksan, kekurangan dalam akhirat. Kita punya sedih kalau berlaku kekurangan dalam bab-bab dunia. Kalau kereta kita orang langgar, orang boleh tahu muka kita. Memang ada perasaan sedih awak. Muka hang ser kan awak kan? Oh tak boleh lah kereta siapa kau bilang aku parking situ. Hang tengok muka dia, hantar dah. Dia ada masalah. Beg duit dia hilang, ada masalah. Handset dia hilang. Dia tidur satu corak tu tengok muka jadi macam apa, zirafah nak bersalin tak jadi tu. Oh jadi macam tak ketawa, serabut kepala otak dia. Kita tengok dia, kita tahu. Tapi orang yang sama, semayang subuh dah, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, 5 waktu dia tak semayang, dia muka sama tu, dia boleh duduk di malam di kedai, dia boleh order teh tarik, dia boleh order relax, gelak, tengok bola lah, apa semua gelak, ke 12 dia balik rumah, dan dia tak rasa bersalah satu benda pun. Kekurangan dalam akhirat tidak memberi kesan apa-apa pada dia, kekurangan dalam dunia menggetarkan jiwa dia, dan jadi macam serabutnya dia tu, orang semua akan bantu dia. Itulah akhir zamannya kita ni. Sedih 12 juta orang. Terima kasih kerana 12 juta orang menonton TV kan. Mereka tengok. Mereka kan bagus. Mereka kan jadi zikrullah, tasbih, yang tak tahu apa berlaku kat dunia ni kan. Itulah tuan-tuan, akhir zaman ni cerita ni. Semua benda ni, bab-bab dunia ni jadi macam satu kerisauan pada kita yang duk ada ni. Sedangkan sesuatu info berkaitan akhirat, bahkan benda-benda yang besar berlaku kepada alim ulama kita di Malaysia, kadang-kadang kita tak tahu. Hanya yang kata alim ulama di Malaysia, kadang-kadang kita suruh habaq mufti negeri hang siapa pun dia tak tahu. Aku tak suruh hang susun semua negerinya mufti tahu. Mufti negeri hang sendiri hang tahu lah. Mufti tak tahu, tapi ustaz mana tak tahu lah ustaz. Memanglah ustaz, takkan ustazah nanti jadi mufti ke. Dia tak tahu benda-benda itu. Tapi bab dunia, sebab info kita bab dunia tu terlalu banyak. Kalau tuan-tuan tengok berita, bawah tu dia akan jalan tau. Berita dalam negara, berita luar negara. Di hujung tu ada berita sukan, sebelum sukan tu ada berita apa? Berita artis. Siapa keluar album baru, siapa cerai, siapa menikah pula, siapa beli album baru, semua ada cerita, info. Jadi info bab berkaitan dengan dunia dan artis ni kita dapat banyak. Info akhirat kita tak kurang kita dapat. Sehingga nak bagi sangat info berkaitan dengan artis tu, sehingga baru ni saya baca apa Nilofa, tak kenal kan, apa tak kenal kan, bukan waraknya kan. Nilofa dia bercinta, isu bukan cinta, gosip dengan Fatah Amin. Apa tak tahu apa kan masa cerita. Dunia ni ada banyak cerita kak. Imam Ghazali pun kena tahu cerita kak. Ni cerita Nilofa, kalau cerita kat bawah. Nilofa dia bergosip dengan Fatah Amin lah. Ada berlakon dengan mak apa ke. Jadi apa ni. Lepas tu mereka ni pun tak apa okey sikit lah. Hang tak perhati kat aku, tak perhati kat hang. Dia ni unfollow di Twitter. Nilofa unfollow Fatah Amin. Fatah Amin satu pelakon lah. Saya cerita lah. Pelakon lelaki lah Fatah Amin. Minta pondan lah. Dia unfollow. Isu dia ni unfollow Pak Long ni masuk dalam paper. Satu isu yang besar. Tapi kat dia lah, unfollow kan, nak buh kepala hang dalam komputer ke apa, hai aku nak ambil tahu pasal benda tu semua. Syria orang duk tembak, Halab duk meletup, kita sini tahun baru duk gedebung gerbang mercun seronok. Lalang meletup kat bawah, tak ada meletup di atas, meletup di bawah. Yang itulah suasana tiap hari di Syria. Yang itulah suasana di negara-negara Islam, dia tiap hari duk meletup gitu. Itu isu-isu besar yang duk ada pada kita. Tapi malangnya hari ni apa yang berlaku pada kita, kita banyak dengan apa? Seronok, dengan hiburannya, dengan gelak main itu je. Benda ni tak ada kat Nabi dan sahabat. Nabi bila baca Quran, dia punya fokus ke Quran tu, sampai dia boleh bayang, sampai Quran tu beri kesan pada luaran baginda Nabi SAW sehingga beruban. Dan surah-surah lain, Mursalan, Amma, Yatasa'alun, Idza Syamsu Kuwirat, semua bayangan kiamat.
Nabi SAW kita mengaji ada uban lebih kurang 21 uban. Nabi ni orang yang jiwa dia kuat. Bila Nabi dah pergi tengok Isra' Mi'raj, semua kawasan Nabi tengok dah. Dan Nabi bila baca bab-bab akhirat ni, dia boleh bayang macam mana orang dalam neraka, macam mana Nabi boleh bayang dah hal keadaan di akhirat tu. Sampai peringkat macam tu pun 21 je uban di rambut dan di janggut. Maknanya jiwa Nabi orang yang kental, orang yang hebat. Tu baginda Nabi SAW. Baik. Tu hadis yang pertama. Kita lah tuan-tuan, kalau tahu apa hak Nabi tahu, lembek kita. Tak boleh nak bangun dah. Mungkin kita duduk tidur betul, jadi tak ada tenaga nak bangun dah. Sebab kerisauan. Binatang tak tahu. Binatang kalau dia tahu info akhirat macam kita tahu, ma'akaltum samin. Hampa jangan harap boleh makan binatang ternakan yang gemuk. Binatang ternakan tu, kalau dia tahu bila mati ada azab kubur, kalau dia kena lah, dia kena pergi neraka yang tu, yang ni apa semua, titian sirat lah, mahsyar lah, syafa'atul uzma lah. Kalau info berakhirat tu dia tahu, macam mana kita tahu, jangan harap kita boleh makan binatang yang gemuk. Mana dia tengok rumput pun dia tak lalu makan. Dia tengok ni pun dia tak lalu. Dia berfikir, alamak macam mana ni aku ni. Binatang. Kita tabuh 3 suku maut. 4 kali tambah. 1 waktu pun tak sembahyang. Tu dalam masa yang sama mau syurga. Apa bagi kat orang syurga? Mau bidadari. Tengok. Bulan puasa. Wa bihurin 'ainin mutazawwijin. Bagilah kami menikah dengan bidadari. Dia dari mana muka hang? Si muntah hijau tengok muka hang. Daripada Abu Juhaifah radhiyallahu anhu melaporkan bahawa 3 hadis je. Kata Nabi SAW, para sahabat berkata, ya Rasulullah SAW, qad shibta, qala syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Wahai Rasulullah SAW, kamu ni dah beruban dah. Maka Nabi SAW balas, ubanku ini disebabkan oleh surah Hud dan yang sama jenis dengan dia, dengan kawan-kawannya. Surah-surah tadi itulah. Sahabat pun sama. Bukan kata Abu Bakar As-Siddiq je sebagai orang yang rapat dengan Nabi. Semua sahabat perasan beberapa perubahan kecil yang berlaku pada baginda Nabi SAW. Ni pemimpin yang dilantik oleh siapa? Oleh Allah. Sayang sampai macam tu. Pemimpin yang dilantik oleh manusia, kita perasan perubahan dia ke? Kita tak perasan ke? Tak ada orang fikir uban pemimpin. Ada orang fikir uban pemimpin. Mai saya nak tengok ada berapa uban? Tak ada. Tak ada. Tak ada terus pun tak apa dia berkata. Hadis yang seterusnya, kata Abu Rimthah radhiyallahu taala anhu, ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma'i ibnun li. Qala fa'urituhu faqultu lamma ra'aituhu hadha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawbani akhdarani wa lahu sya'run qad alahu syadhaibu wa syaibu ahmar. Aku berkata pada anakku, kata Abu Rimthah radhiyallahu taala anhu, ini Nabi Allah, selawat dan salam padanya. Beliau memakai pakaian kala hijau, rambutnya beruban dan ubannya kala merah. Baik. Abu Rimthah ni satu hari dia bawa anak dia, sahabat Nabi ni, saja-saja tau. Tak ada apa. Saja bawa anak, dia pergi depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Haza Nabiullah." Wahai anakku, hang tengok, ni Nabi Muhammad. Ni satu budaya yang bagus yang kita kena buat. Rajin-rajin bawa anak kita pergi majlis para alim ulama. Jangan kita tengok time lah. Ada masa kita main seorang, ada masa ada ulama-ulama. Sini pun tuan-tuan, masjid tuan-tuan ni macam-macam ulama main. Oh ni Syekh Quraim pun main. Kadang-kadang ada baba-baba pada Thailand nanti main. Dah ulama-ulama yang kita tak faham dia cakap bahasa Arab terjemahan. Tak apa, bawa anak kita main. Sama ada hang bawa anak hang duduk dalam majlis tu pun bagus dah. Kalau boleh ada peluang, masa ulama tu duduk ada, syekh tu ada, bawa anak kita, Syekh tolong saya doa kat anak saya. Syekh tolong saya doa kat anak saya. Saya tak ingat siapa yang rajin tengok Imam Suyuti ni. Imam Suyuti kata, bukan, tak ingat ulama apa. Dia kata aku rajin pi majlis Imam Suyuti masa dia mengajar. Bapa aku rajin bawa aku masa aku kecil tu, dia rajin bawa aku. Selalu aku tengok Imam Suyuti mengajar.
kefasihan dan kepetahan Imam Suyuti berkaitan dengan hadis tu, aku seronok sangat sehingga dia pun jadi ulama besar dalam ulama besar, muhaddisin yang besar, tak ingat nama dia. Dia jadi muhadis yang besar. Orang tanya dia, macam mana hang dapat inspirasi jadi alim macam ni? Dia kata, dulu masa aku kecil, bapa aku rajin bawa aku pergi majlis Imam Suyuti. Aku jadikan dia sebagai macam kita kata idola, macam aku seronok dengan dia mengajar tu, aku pun semangat. Maka kita ada anak-anak atau ada anak cucu ke siapa-siapa, kita bawa mai duduk dalam majlis para alim ulama. Akhir zaman ni orang tak berapa mai sangat majlis para alim ulama. Biasanya kalau mai orang lain-lain kita pergilah. Kadang artis mai, ada konsert dan sebagainya, kita pulun bawa anak kita yang kecil tu semua bubuh atas kepala. Kita pun buat lambai tangan, anak kita hak kecil pun lambai tangan. Kita didik anak-anak kita pada kecil biar selesa dengan orang lain, bukan dengan para alim ulama. Sahabat, walaupun mereka sahabat dah, canggih dah, anak mereka semua ikan 5 bintang dah, pun dia bawa jumpa Nabi SAW. Dan kata Abu Rimsah radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata, ni Nabi Allah. Masa tu Nabi pakai jubah kala hijau, Nabi SAW rambut ni dah macam beruban, macam nak main kala merah. Rambut Nabi ni macam nak jadi kala merah. Kata ulama, sebab apa dia nak jadi kala merah? Sebab dua sebab. Satu, rambut ni daripada hitam, dia nak pergi ke putih, dia akan main ke satu border, yang border tu kala macam perang nak ke merah sikit. Hitam, perang, merah sikit macam tu, baru dia pergi ke putih. Maka kata ulama, rambut Nabi SAW nampak macam merah-merah tu disebabkan dia on the way nak pergi ke putih, ke uban tu. Dan yang kedua, rambut Nabi kalau merah ni sebab Nabi celup dengan inai. Nanti kita akan main bab selepas tu, Nabi SAW inaikan rambut Nabi SAW. Rambut Nabi uban tak banyak, ada sikit-sikit je, 20 sehelai macam tu je. Bila buruk kalau merah tu, nampak macam tak berapa nak nampak lah. Sebab tu kita akan baca nanti, Anas bin Malik kata, tak ada lah Nabi tak pernah buru inai lah di kepala dia. Tak ada tu makna dia tak berapa nampak sangat. Alah 21 helai buru uban pun bukan nampak sangat. Tapi Abu Rimsah, dia duduk dekat dengan Nabi sebab dia bawa anak dia, dia tunjuk direct. Kira face to face, dia nampak rambut Nabi SAW tu color merah tu. Jadi itu satu budaya yang baik. Saya ulang pada tuan-tuan, rajin-rajin bawa anak kita pergi duduk dalam majlis para alim ulama. Imam Qurtubi sebut dalam awal kitab tazkirah dia, fi ahwal qubur wal mauta tu, 3 benda boleh lembutkan hati. Yang pertama, apa dia? Banyak-banyak duduk dalam majlis para alim ulama. Main duduk je majlis tu. Kata orang kata ada kat mana ke Al-Ustaz, dia kata ada syekh mana kat main. Syekh mana kamai tak kira lah, kita pergi duduk ujung-ujung tak apa, duduk awal pun boleh, duduk ujung. Maksudnya kita ada dalam majlis tu. Benda tu boleh menyebabkan orang tu dia lembut hati dia. Yang kedua, banyak kita ingat berkaitan dengan mati. Ingat berkaitan mati. Bukan pegang tasbih mati. Aku dah ingat mati. Bukan. Yang tu ketum nama dia. Ingat mati maksud dia, ingat kata satu hari kita akan kembali pada Allah, banyak amal soleh satulah. Dan yang ketiga, rajin ziarah orang meninggal dunia. Ziarah dia, bawa dia sampai ke kubur, tengok macam mana orang tanam. Walaupun dia kaya, walaupun dia hebat, Allahu Akbar, dia punya ni hujung usia dia sampai macam tu je, kita ingat balik. Yang tu kira bagus tu. Kira bagus. 3 benda lembutkan hati kita. Kalau hati keras ni apa masalah? Hati keras ni antaranya sebab banyak dosa lah. Titik hitam banyak, jadi dosa banyak. Kesan dia adalah dia jadi malas nak buat ibadat. Benda baik lah, tak utama, dia jadi rimas dan dia jadi malas nak buat. Dia macam tak larat, benda-benda baik tak larat. Tapi kalau orang nak ajak dia pergi tempat tak elok atau buat kerja tak elok, dia akan semangat. Walaupun dia letih, dia semangat. Itu tanda hati hang duk jadi main tahap keras lah. Dengan azan dia tak suka, tazkirah tak suka. Semua tak suka lah. Cuma orang tabligh pergi rumah dia nak tazkirah sikit pun dia tak suka. Orang duduk di kedai makan, orang cakap sikit bab-bab agama ni, apa tak payah ceramah, dia tak suka benda-benda agama. Merepek dia suka. Itu tanda hati dia duk main jadi keras lah. Dan hadis yang terakhir dalam bab ini adalah Simak bin Harb merekodkan pertanyaan seorang kepada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Akana fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaibun? Lam yakun fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaibun illa sya'ratun fi mafriqi ra'sihi
iza dahana warahunna ad-duhnu. Adakah kepala Nabi SAW ada uban? Simak ni, dia tabi'in. Tabi'in ni, dia pun tak pernah tengok Nabi. Tapi dia pun suka tanya bab Nabi. Banyak kita tengoklah hadis dan riwayat daripada dalam Syama'il ni, dia cerita macam tu. Sahabat ni, dia suka pergi dekat Nabi, suka pergi kat tabi'in, dia suka sahabat, dia tanya, Nabi ni macam mana? Badan Nabi macam mana? Hang cerita sahabat Nabi kat kami. Yang ni, dia suka tanya macam tu bab Nabi. Sebab dia pun tak pernah jumpa. Kata Jabir bin Samurah, di kepala Nabi SAW tak ada uban kecuali beberapa helai sahaja. Di belahan rambut, mafriqi ra'sihi ni sini. Rambut Nabi kan kita mengaji, bila kita buka kopiah atau serban Nabi buka, rambut Nabi ni dia akan jadi terbelah dua macam tu. Dia automatik jadi terbelah dua gitu. Rambut Nabi. Antara lokasi uban Nabi adalah di sini. Di apa? Di tempat terbelah ni ada sikit, dan di sudurah. Sudurah ni atas segmen ni. Di segmen atas ni. Atang ni sikit, dan di belahan ni sikit ada uban. Yang Sayyidina Jabir kata tak ada tu, seolah-olah tak ada. Sebab tak banyak. Lebih kurang 14 ke 21. Gabung-gabung riwayat, lebih kurang paling maksimum 21 helai. Sekali tengok pada jauh, kalau orang tu ada 21, nampak, tapi taklah banyak sangat. Ada tapi tak banyak sangat. Izaddahna warahunna duhnu. Dan apabila Nabi SAW pakai minyak rambut, jadi minyak tu kadang-kadang dia jadi lekat ke rambut tu, jadi tak apa nampak. Tu keadaan rambut baginda Nabi SAW. Nanti insya-Allah kita akan masuk satu bab maja'a fi khidhabi Rasulullah SAW. Bab berkaitan, dia tulis sini semir. Semir ni celupan rambut Nabi. Nabi color tak rambut dia? Dalam bab color rambut ni, kita akan mengaji hukum beberapa benda berkaitan dengan color rambut kita. Cuma dalam bab uban ni, saya nak bagi tahu tuan-tuan, uban ni makruh kita cabut uban. Fa innahu nurul muslim yaumal qiyamah. La tantifu syai' fa innahu nurul muslim yaumal qiyamah. Jangan cabut uban, kerana dia adalah akan menjadi cahaya pada orang Islam nanti di akhirat. Jangan cabut, hukum di sini makna dia makruh cabut uban. Dan haram hukum dia kita color dengan color hitam. Uban kita tak boleh color dengan color hitam. Dulu di TV ada satu produk yang dia tunjuk gambar iklan, ada seorang Pak Long ni, dia pergi color hitam rambut dia. Dia color hitam, dan orang duduk di sebelah, dia kata aku pun nak macam ni juga. Tak boleh color dengan color hitam, kecuali ketika peperangan. Perang ni dia ada beberapa skru, dia longgak sikit. Hukum dia longgak. Antaranya rambut panjang sikit tak apa, kuku panjang sikit tak apa. Sebab tu antara senjata-senjata nak guna untuk musuh. Color rambut pun tak apa masa perang. Hari biasa tak boleh lah, supaya ada unsur menggerunkan musuh. Tengok, weh, yang main ni semua set-set muda-muda ni, semua semangat ni. Tengok pada jauh, dia psikologinya, dia melemahkan 20% daripada semangat musuh. Ni hak main ni semua Tok Wan, Pak Long, Tok Wan apa semua ni, Tok Nyut apa semua. Daripada aku baling bewok sekok, 18 orang mati. Bewok lalu, Allah terkejut. Ni macam-macam lah, kecil manis, darah tinggi, jantung pakai wire plastik lah apa semua ni. Dia kata mereka ni semua tak ada masalah apa aku. Hoi sekali ya, pakai arwah habis orang sikit itu. Jadi tak jadi perang, pakai sembahyang jenazah balik gitu ya. Jadi perang tak apalah. Hari-hari biasa, jangan dengan color hitam. Hukum color yang lanjut nanti kita akan bincang nanti dalam bab yang akan datang. Dan uban ni juga tuan-tuan, bila orang tu beruban, dia salah satu daripada tanda yang Allah peringat kita lah. Kata umur makin lanjut dah, maka bila ada uban, jangan cabut uban tu semua, buat macam anak muda. Dia duduk lompat gitu ya. Tak, biarlah bila main uban tu, bila pun kena tambah amal soleh. Tambah-tambah bila dah beruban tu, kadang-kadang Allah bagi sakit lutut, duduk lama tak boleh. Sagi lengur sini, lengur sana. Tu semua tu satu-satu peringatan lah.
Dulu sihat, boleh lari laju, boleh buat macam-macam. Tapi bila mai berumur ni, dia makin lama makin kurang. Sebab tu ulama bagi tahu, makin lama kadang-kadang Allah bagi sakit-sakit ni semua peringat kita supaya tambahkan lebih banyak amal soleh kita untuk persiapan pada akhirat. Ni kadang-kadang dah makin berumur kita lupa. Baru ni New Year dia buat serbuan banyaklah. Kita baca di TV, paper semua, ada orang yang 60, 70 pun masih terlibat dengan tangkapan tu. Umur 70 tahun dah. Umur 70, umur 60, patut umur tu kita kata, yalah kadang-kadang muda-muda jadi lalai lara dah. Main hujung-hujung ni banyaklah duduk di masjid, mengaji, khidmat kat masjid. Baguslah macam tu. Tapi ada orang yang umur dah lanjut dah, kita kata lebih daripada setengah abad pun masih lagi dalam keadaan lalai dan leka lagi. Jadi kita insya-Allah kita perbetul balik benda-benda tu. Okey. Berhenti situ, saya ada satu dua benda cakap dengan tuan-tuan ketika habis. Yang kedua tuan-tuan, ni saya balik umrah, 3 bulan tak main, bulan 12 tu pergi umrah. Satu cerita saya nak kongsi dengan tuan-tuan sebagai satu amalan yang boleh kita bawa balik rumah kita. Saya mutawif untuk syarikat Harmony Excellent tu, kami pergi lah. Dah habis semua, dah mutawif, saya peganglah pasport tu. Pegang, jemaah saya ada 31 orang jemaah. Okey. Sampai dah habis semua, daripada Madinah nak pergi ke Jeddah, nak naik bas lah. Saya pun dah tengok semua orang naik bas apa semua. Kita bagi balik lah pasport dekat semua kawan-kawan jemaah tu, bagi balik. Okey lah, semua jaga okey lah. Sampai dekat RNR, tuan jangan bayang RNR sana macam RNR kita sini ni, Gunung Semanggui, gurun yo. Dia sekadar satu tempat berhenti, boleh makan, bertandang, simple gitu lah. Turun, pergi tanda, semayang, lepas tu makan lah. Jemaah gila, bah banyak lah, berpuluh-puluh, ramai bah dan macam-macam orang lah, Indonesianya dengan Pakistannya, Turkinya, Bangladeshnya, ramai orang-orang yang singgah di RNR malam tu. Singgah, dan orang pun pergi ke, kami pun belilah, nak makan lah. Makan nasi Arab mandi tu lah, beli dua tu boleh makan 4 orang. Ditebuh dalam plastik macam shell out tu, pekat makan lah. Tuang, jemaah saya makcik tu dia main. Dia kata, "Ustaz, beg saya hilang," dia kata. Bila dia kata beg hilang, saya ingat di hati, habis dah umrah semua. Hang nak balik rumah, hilang pilah. Hang niat sedekah pada hang duk maki kawan tu, pahala tak dapat. Kau hilang tu, hang niat sedekah, pergilah pahala kan hang. Saya kata kat dia lah. Dia kata, "Ustaz, dalam tu ada pasport saya," dia kata. Allah. Tuan-tuan tahu kalau hilang pasport dekat Mekah, luar negara, pasport ni macam IC lah. Hilang jadi semut perut. Saya darah tak jalan terus. Berhenti sat. Allah, aku dah bercari ni. Flight kami 5 pagi. Masa tu pukul 12. Berhenti sat. Sebab perjalanan panjang lagi. 12 ke 1, 2 macam tu lah. Perjalanan, bukan 12. Kena ada di airport Madinah di Jeddah tu, lebih kurang pukul 2. Sebab dengan nak beli zam-zam, nak check in yang tu semua. Dengan Pak Arab ni tuan-tuan tahu lah, kadang-kadang mereka banyak cerita sikit, banyak masa yang kita perlukan satu keadaan yang tenang, jumlah jemaah kita banyak. Allah, pasport saya dalam tu, dia kata. Bangkit lah, nasi abu tu tak ada makan lagi. Bangkit pergi cari belakang tu, cari semua jemaah kita inform lah, cepat. Jemaah kami semua 70 orang, 72 macam tu lah. 71 orang pakai duk cari. Hang cari sini, aku cari sini, cari situ. Saya pun naik lah 1-2 bas. Hak driver Sudan, driver Yaman boleh cakap Arab, tak apalah. Kena driver Pakistan tu, dia kan faham cakap. Dia maklum, dia duk maklum gitu lah, aku tak tahulah. Faham ke tak? Dia ni kita tunjuk beg ni, hilang apa semua. Dia pun bangkit, elan lah, cari sini, cari sana. Semua orang duk cari lah. Saya pergi balik cari di surau tu, kokot lah. Saya ingat selalu sangka baik lah. Husnuzan dengan Allah.
tak apalah, silap ambil kot, ada orang silap, beg sama macam mana ke, lagi dia letak balik kot. Itulah harapan saya, selalu sangka baik. Bila jadi emergency case ni, sangka baik. Cari sampai tong sampah kot lah, dia tu nak duit. Saya duk ingat di hati, ya Allah, bagi pasport sudah. Duit hilang pun tak apalah, tak ada masalah. Janji boleh balik lah. Kalau pasport tak ada malam tu tuan-tuan, saya kena telefon ni mandub ni, orang wakil di Madinah tu, kena ustaz kita Malaysia ni lah. Dia akan ambil makcik ni balik ke Madinah. Makcik ni main 5 orang. Grup dia lah. Orang sini lah, belah Sultan ni. Dia tak boleh balik malam tu, dan tiket dia malam tu burn. 3-4 ribu punya tiket tak ada, kita kena beli tiket baru kat dia pula. Dia tanya, ustaz boleh ke siapa-siapa teman saya? Dia kata, saya kata tak boleh lah teman. Kalau teman kita beli tiket 2 orang, 7 ribu pula tiket tu. Jadi makcik kena duduk seorang. Kalau banyak kali dah semayang barang bubuh di depan, jangan bubuh tepi. Sebab dia perasan orang macam beretuh dia kata. Lepas tu barang hilang. Kalau tuan-tuan tengah semayang, barang kita orang ambil, berhenti. Orang ambil beg kita atau beg kawan sebelah. Kita duduk semayang belakang tu. Siapa agama yang penyamun tu, muisai bertaring tapi pakai telekung. Ada penyamun tarbus semua lah ni macam tu kan. Dia main ambil beg tu, berhenti semayang. Tarik telekung dia. Semua orang berhenti, saf 2, 3, 4 orang. Cekup dia. Khayal kuat-kuat. Ada pencuri, ada pencuri. Hak laki yang dengar tu pun, hampa pi tengok belakang tu jadi apa. Senang nak tangkap dia tu. Jangan buat warak tak tahuan. Warak tu, nanti orang kata aku tak khusyuk pula. Tutup mata buat tak dengar. Jangan buat tu. Hang berhenti dah semayang boleh ulang balik. Tambah pula tuan-tuan duduk di tempat-tempat macam tu. Dia perasan orang beretuh dia, lepas tu barang tu hilang. Mungkinlah dia duduk jalan tu dia ambil. Dia kata dia tu pakai purdah ustaz, tutup mata. Semua orang pakai purdah, aku cari tak mana. Kalau seorang pakai purdah pun aku tak tahu dah, muka tak nampak. Dia kata pakai purdah. Cari. Pakcik dalam jemaah kami tu, dia pergi jengoi balik di surau. Saya pergi dah tadi tak ada. Dia pergi tengok di surau tu, ada satu beg. Beg sama macam syarikat tu lah. Dia tengok kok lah ada jemaah kami yang duduk semayang, tak ada siapa dah. Ada beg tu, dia pesan kat orang perempuan tu suruh ambil. Jemaah tu suruh ambil beg tu, dia bawa main. Dia kata, dia main letak lah di meja tu. Ustaz, saya jumpa beg ni. Main letak beg tu. Letak beg tu, saya panggil lah makcik tu. Makcik, ni tengok, beg makcik kan ni? Buka tengok pasport ada kat dulu. Dia buka betul-betul itu dekat tempat dia simpan duit. Dia duk kira duit dia cukup ke tak. Dia bukan nak kira duit. Dia jadi macam tak tahu nak buat apa tau. Dia fikir duit. Kami kata kat dia, makcik tutup beg tu. Tengok pasport dah tak ada. Macam mana nak tutup ni? Dia tak tahu. Dia excited tak kawan dah. Kita pun tolong tutup dia. Lepas buka dia, pasport tu ada. Alhamdulillah, terima kasih lah ustaz lah apa semua. Baguslah. Saya tuan-tuan masa nak makan tu, bila makcik tu main habak kat saya aja, satu benda saya teringat di hati, di kepala otak saya dan mulut saya duk ulang tahu apa dia. Saya kata astaghfirullahalazim. Sebab Nabi SAW sebut, man lazima li istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja min kulli hammin faraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimkan istighfar, Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan dia daripada semua masalah yang dia hadapi. Allah hilangkan kesedihannya. Allah bagi rezeki daripada sumber yang tak disangka. Tiga-tiga ni seketui Allah tunjuk malam tu. Masalahnya ialah tuan-tuan, bas nak bergerak. Pukul 2 kita kena ada di Jeddah. Kita duk berhenti tengah jalan tang ni. Ada masa 10 minit je untuk cari. 10 minit ni tak jumpa, makcik ni balik, lepas 3 hari baru dia balik. Sebab urusan nak buat pasport lain. Bila berurusan dengan Arab ni, dia masalah. Yang tu pergi balik Madinah, cop sini, ambil kedutaan apa semua. Kok mana pun 2-3 hari yang kena stay. Lambat daripada jemaah yang lain. 10 minit je masa. Ada, hang selamat. Tak ada, hang tunggu tang ni. Saya betul lah. Astagfirullah. Dan dalam keadaan agak stres lah. Tertekan, maksudnya saya punya fokus tu duk ingat di hati, mulut istighfar, ya Allah bagi jumpa pasport sudah. Tak apa dah, jumpa pasport saja pun tak apa dah. Astagfirullah. Bila keadaan kita tu dalam keadaan yang macam tertekan sikit tu, kita punya fokus tu dia lebih sikit. Dia punya khusyuk tu lebih sikit.
Sebab tak boleh dapat. Jemaah pula, jemaah saya. Ustaz tu kata, ustaz, tak ada ustaz stay kan makcik tu. Allah, aku dah stay kan makcik ni pula lambat. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Sambil ni mulut ni terkumat kamik dah. Saya pesan makcik tu, makcik istighfar sekarang. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Cash and carry Allah tunjuk lah. Cukup 10 minit keadaan, saja dapat barang. Saya ada pengalaman peribadi dengan istighfar ni. Bila berlaku kekelangkabutan ni, ada banyak pengalaman peribadi. Saya istighfar je, insya-Allah Allah mudahkan untuk kita. Dua benda lah tuan-tuan. Saya cerita kat tuan-tuan, cerita istighfar. Saya ada juga pengalaman dengan selawat. Dua benda ni tuan-tuan pegang bagi elok. Istighfar dengan selawat. Ada apa-apa benda yang emergency case balik rumah, tengok barang-barang berselera, tengok macam orang masuk dalam rumah kita, isteri kita bawa kereta seorang-seorang terlanggak kereta orang, jadi takut tengok dia tu main turun kereta pun dia salah, dia nak belasah kita. Orang perempuan tak utamanya dalam keadaan kelangkabut, apalah tak tahu buat apa, jadi macam sunyi dah. Jangan takut, Allah sentiasa ada dengan kita. Astaghfirullah cepat-cepat. Kita tak pernah berseorangan, sebab kita sentiasa Allah akan pantau dan berada dengan kita. Istighfar dengan segera, dengan khusyuknya istighfar, Allah nanti hantar bantuan. Sama ada orang yang kenal kita, dia lalu tang tu ke apa-apa, tak tahu. Rezeki Allah akan bagi. Rezeki bukan wang ketui. Kita kepala otak kira rezeki kira ketui. Bukan. Rezeki bukan ketui. Rezeki tu macam ni lah. Karena benda kita dapat, itu semua tu adalah sumber rezeki. Malam ni tuan-tuan buat balik satu benda lah. Kalau saya cerita kat tuan-tuan dekat sejam ni semua, tuan-tuan tak faham apa pun, kira keluar daripada masjid, balik, bawa balik benda ni. Pesan dekat anak, pesan dekat suami, pesan siapa-siapa. Bila jadi, istighfar. Dia bila jadi tuan-tuan, bila istighfar tu, bila jadi, kita punya keyakinan dia jadi macam lebih kuat lagi. Jadi kita nak abang ke orang, pengalaman kita tu pun kita jadi macam kuat, kukuh kita nak abang. Sebab benda tu aku buat jadi. Dan jangan cari Allah bila susah ya. Mulut ni, biar selalu istighfar dengan Allah. Bila ada masalah, tambah lagi. Ni bila tak ada apa, mulut tak kata apa. Bila ada masalah, baru selawat atau istighfar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dua lagi pengumuman saya nak buat. Yang pertama, kuliah saya di Mata'am Arabi itu hari Selasa minggu depan, dan Selasa minggu ketiga ada jalan macam biasa, dan kuliah saya di PTU, Pusat Tarbiyah Unais, ada jemaah yang duk ikut juga pada hari Ahad 22 hari bulan 9 pagi kuliah Duha menggunakan kitab Fiqh Solat. Kitab baru yang baru mula beberapa muka surat lah. Tuan-tuan yang nak ikuti dijemput sama-sama insya-Allah. Baik. Pukul 9 dah. Tengok muka tuan-tuan pun macam meluat dah tengok ni. Jadi saya sebagai pemimpin yang memahami jiwa rakyat, kita berhenti di sini dulu insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.